KPM. Assalamualaikum, apa khabar untuk anda yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, dan sekarang ini anda sedang menonton program pentaksiran psikometrik. Mungkin ada yang pertama kali baru saja mendengarkan pentaksiran psikometrik. Apa tu? Termasuk jugalah saya. Jadi bukan saja kepada murid-murid tetapi ibu bapa dan guru-guru penting sebenarnya untuk mengikuti program ini di Didik TV KPM, bukan saja pada episod hari ini tetapi juga episod-episod akan datang. Dan tajuk kita pada hari ini ialah pengurusan dan pentadbiran psikometrik. Dan semestinya bukan saya yang akan menerangkan apa itu pentaksiran psikometrik. Ada guru akan bersama dengan kita. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Baiklah, tak perlu diperkenalkan lagi. Di sebelah saya Cikgu Nur Azita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Din. Sihat? Alhamdulillah. Din okey ni? Okey. Hari ini saya tak sabar sebenarnya nak berkongsi kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan Didik TV KPM. Nampak bersemangat tu. Kan, apa itu pentaksiran psikometrik? Kita nak tahu lebih lanjut lagi, sebab itulah Cikgu dekat sini. Terima kasih Cikgu. Dan kita tak lupa untuk memperkenalkan juga kita punya juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani. Assalamualaikum Cikgu. Selamat datang ke Didik TV KPM. Terima kasih kerana membantu juga kita pada hari ini untuk program pentaksiran psikometrik. Jadi Cikgu Nur Azita, saya dari tadi ni, dari awal tadi berlega-lega dekat kepala saya kan. Sebenarnya bagaimana psikometrik ini ditadbir di sekolah? Itu saya nak tahu sebenarnya. Okey, Din. Baiklah, terima kasih Din. Soalan tu bagus juga tu, sebab ramai je yang tak tahu kan. Yang tahu nanti mungkin warga sekolah ataupun dalam kalangan guru-guru bimbingan dan kaunseling saja. Okey, baik. Sebenarnya pentaksiran psikometrik dia merupakan satu sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan. Jadi bila kita sebut kebangsaan tu Din, sudah pastilah ianya melibatkan seluruh Malaysia. Jadi kalau kita lihat psikometrik ni sekarang ni lah dah memang ada di mana-mana lah. Maknanya di seluruh Malaysia memang ada psikometrik ini di setiap sekolah di bawah KPM atau Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Jadi tadi cikgu ada beritahu sistem pentaksiran kan. Jadi bila kita sebut sistem, jadi macam mana sistem tu berfungsi cikgu? Dia ada carta organisasi ke atau bagaimana? Di mana-mana pun organisasi kalau kita pergi confirm lah ada carta organisasi tu. Jadi untuk itu di sekolah juga di bawah psikometrik ini dia ada carta organisasi dia sendiri. Jadi kalau di sekolah sudah pastilah pengerusinya terdiri daripada pengetua. Kalau di sekolah rendah dia guru besar lah. Okey. Kemudian mungkin di dalam naik pengerusi dia terdiri daripada penolong kanan. Jadi kalau sekarang ni dia panggil penolong kanan pentadbiran. Zaman dulu saya tahun 70-an. 70-an. 90-an lah. PK1 ada, PK Koko. Tak banyak lari lah tu. Cumanya kita ni ada penolong, kita akan psikometrik ini dia diletakkan di bawah penolong kanan pentadbiran. Sekarang ini ada penolong kanan pentadbiran. Dan selepas tu kita juga ada setiausaha lah. Jadi di bawah setiausaha ni selalunya adalah dalam kalangan guru-guru bimbingan dan kaunseling sendiri ataupun dan terus kalau di sekolah rendah kita ada juga di antaranya bukan guru bimbingan kaunseling tapi kita panggil guru bimbingan lantikan dalaman. So di bawah sekali tu nanti adalah AJK pelaksana. Sudah pastilah pelaksanaan ini adalah di bawah kita panggil GPKSM kalau yang pendeknya. Guru bimbingan dan kaunseling sepenuh guru masa. Bimbingan Dan kalau yang sekolah rendah ada juga GB, itulah guru bimbingan GBLD, lantikan dalaman. Ada dia punya singkatan-singkatannya tu. Itu baru kita tahu
sedikit bagaimana psikometri ditadbir di sekolah. Baik, selepas ini ada banyak lagi yang kita akan bincangkan berkenaan dengan pentaksiran psikometrik. Jadi terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Baik, anda sedang menonton Didik TV KPM yang pastinya program pada hari ini sangat-sangat menarik, pentaksiran psikometrik. Jadi bukan sahaja murid-murid tetapi penting juga kepada ibu bapa dan juga guru-guru untuk mengikuti program ini bukan sahaja pada hari ini tetapi juga untuk episod-episod akan datang. Mungkin ada ibu bapa yang masih lagi belum cakna berkenaan dengan pentaksiran psikometrik. Jadi inilah dia, saya bersama dengan Cikgu Nur Azita untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dilaksanakan di sekolah, kan Cikgu, kan? Ya, betul. Dan seterusnya Cikgu, boleh ke Cikgu berkongsi bersama dengan saya dan juga penonton di rumah bagaimana pengurusan psikometrik ini dilaksanakan secara keseluruhan di sekolah? Okey, dia dah lama dah tinggalkan persekolahan? Dah lama Cikgu, dari 2007 tingkatan 6. Saya kalau tingkatan 5 tu 2005. Lama sangat lah rasanya Cikgu. belum lagi lah kot psikometrik ni. Jadi tak ada pun rasa ambil dia inventory psikometrik, tak ada kan? Cikgu. Tapi rasa SPM tu macam baru semalam lah Cikgu. Oh cik, macam nak kena ambil lagi lah tu. 2-3 kali, kalau saya tak nak ambil lagi. Okey, baik Din. Kita dalam untuk hari ni kita nak bercerita tentang pengurusan dan pentadbiran. Jadi kat mana-mana pun, apa saja program kalau kita jalankan, semuanya perlukan pengurusan ni. Jadinya sama juga di sekolah juga, untuk menjalankan psikometrik ni dia ada carta alir di sini. Carta alir pelaksanaan dia. Jadi bila kita sebut carta alir ni, dia macam panjang lah, dia alir kan. Jadi dia akan selalunya dia ada mula dan dia akan tamat lah. Jadi untuk yang pertama ini, kalau di sekolah, untuk pentadbiran yang mula sekali adalah mesyuarat ahli jawatankuasa pelaksana psikometrik. Maknanya di sekolah kita dah tubuhkanlah satu NJKA ataupun ahli jawatankuasa psikometrik ni. Jadi untuk memulakannya, kita akan panggillah ahli-ahli mesyuarat ini dan kita bincang nak menentukan tarikhnya dibuat bila, di mana, bagaimana, dengan siapakah kelas-kelas yang terlibat, kerana dia mengikut jenis-jenis psikometrik ini berbeza-beza. Jadi kelas ni pun berbeza-beza dan tingkatannya pun berbeza-beza. Di sekolah rendah pun kita ada. Jadi di situ kita akan tahu. Kemudian untuk memulakannya, bila kita mulakan tu, kita buat murid ini dia akan ada banyak cara lah. Ada semasa nak mengambil inventory ini, dia akan ada yang dalam kelas. Jadi kelas ada yang buat lewat macam itulah. Tetapi yang paling penting, benda ini mestilah dalam keadaan yang kondusif. Sebab benda ini adalah bercerita tentang personality, tentang diri, tentang minat. Jadi keadaan tak bolehlah macam kalau kita nak buat tu, okey ambil ni duduk bawah pokok buat saja kan. Kan lepas tu patutnya dia dah minat benda lain, dia cerita benda lain pula. Jadi kita tak dapat the gist, maknanya yang sebenarnya yang berada daripada murid itu. Jadi kalau suasana pun kondusif, murid-murid pun boleh fokus untuk mengisi. Jadi itu lebih baiklah, kita akan mendapat yang lebih lancar dan lebih baik hasil itu nanti. Jadi di situ juga selalunya guru bimbingan kaunseling akan ada lah untuk membantu. Sebab ada juga di antaranya nanti semua soalan-soalan tu ada yang harus dibantu. Kadang-kadang ada yang mungkin mereka tak faham. Tapi kalau kita dalam exam tak boleh kan? Mana tak tanya ni cikgu jawapan dia apa, cikgu tak boleh lah. Tetapi ini bezanya bila kita membuat psikometrik ini, dia boleh dibimbing oleh guru-guru untuk soalan-soalan yang ada dalam tu. Okey, itu kedua. Kemudian dia akan edaran bahan ni, kita selalunya kalau dalam kelas, guru-guru mata pelajaran akan membantu kita juga. Jadi kita akan jalankan serentak mengikut tarikh kan. Jadi kan adalah guru juga akan menerima edaran dan membuatnya bersama, tapi dari segi penerangan semua tu akan ditadbir sendiri oleh guru bimbingan dan kaunseling ataupun guru bimbingan. Kalau di sekolah rendah tu kita ada lantikan dalaman. Okey, seterusnya kemudian murid akan menjawab soalan lah. Jadi di situ yang kita cakap tadi, kita kena bimbing, kena ada
kadang-kadang murid tak faham perkataan-perkataan tu kan. Jadi terpaksalah juga cikgu akan fahamkan supaya kita mendapat keputusan yang sebenar nanti. Yelah, mungkin murid-murid sekolah rendah pemahaman dia berbeza dengan murid-murid sekolah menengah. Jadi kalau ada guru yang membimbing, membantu, tak adalah muka tertekan, berkerut je muka. Tak adalah nanti dirasa macam, oi, exam matematik ke ni kan. Jadi dirasa okey nak bercerita tentang diri sendiri. Kemudian murid akan menjawab soalan. Lepas tu perkara ni akan kita akan kumpulkan semua beberapa jawapan tu. Selepas ni part yang paling seronok lah. Part yang paling seronok? Seronok kerana selepas itu key in datanya. Bila dah key in data ini, key in data, pentaksiran skornya, semua ini akan dijalankan oleh guru bimbingan dan kaunseling ataupun GBLD tadilah untuk di key in kan data-data ni. So zaman-zaman sekarang kan, kalau zaman dulu lain. Zaman-zaman awal dulu kita mengira kan. Kita kena kira satu, kira ni. Itu cerita lain lah, tapi mungkin dah zaman dah canggih sekarang ni, kita dah pandai guna perkataan key in data kan. Key in data. Kan, sebab tu kadang tengok cikgu kerja sampai malam tu. Sebab nak key in data. Sebab boleh ada di mana-mana, sebab semuanya di hujung jari. Betul lah. Betul kan. Okey. Kemudian dah lepas dah key in data, dah dapat hasil semua ni, kat mana nak letak? Di sinilah simpannya, kita simpan di dalam file. Maksudnya adalah filingnya ataupun sistem file yang kita nak susun. Kita mengikut tingkatan. Jadi setiap murid, katalah sekolah tu ada 3,000 murid. 3,000 kena key in, 3,000 kita nampak kan kerja-kerja buat guru kaunseling ni. Di 3,000 tu pula jugalah yang kita harus sebenarnya setiap murid itu kena ada dia punya hasil daripada keputusan tu tadilah. Kemudian kita ada file pun ada susunan, kita akan buat, masukkan dalam file mengikut katalah tingkatan murid itu di mana. Semuanya akan ada nanti filing kita, simpanannya. Selepas itu kemudian bila kita dah dapat keputusan tu, kita akan lihat bahawa ada di antaranya intervensi akan dijalankan selepas tu. Okey, intervensi. Apa pula intervensi kan, tu? Macam bombastik sangat tu kan. Intervensi ni sebenarnya apa yang kita lakukan untuk membaiki ataupun kita intervensi untuk membantu anak-anak ini daripada hasil yang kita dapat tadi. Okey, hasil daripada dia menjawab menjawab tadi. Okey, contohnya lah, lebih kita tengok tu, rupanya ramai pula yang tak minat sains. Kita tengok daripada keputusan tu kan, murid-murid di katalah tahun 2022 ramai pula tak minat sains kan. Tak minat sains. Susah hati juga tu. Terasa kan? Saya. Macam tahun saya pula. Okey. Tapi tak minat sains tu tak bermakna lah, maksud saya macam sains tulen ramai tak nak jadi doktor. Sedih pula kan. Jadi semua perkara ni harus jalankan sedangkan mereka ada potensi. Betul. Jadi kita intervensinya mungkin nanti guru-guru kaunseling akan berfikir apakah merancang program-program yang membawa kepada sains ni. Kemudian ramai juga yang di antara kita yang orang-orang macam orang realistik kita panggilkan. Mereka ni adalah orang yang jenis yang kita boleh pergi kepada pertanian, pergi kepada ni. Di situ kita boleh lihat. Jadi di situ kita akan adakan pameran-pameran. Itulah intervensi. Maknanya kita nak membantu untuk meningkatkan lagi tentang dari segi psikometrik ni. Dan juga intervensi ini termasuklah aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Jika kaunseling, kita juga ada juga memanggil untuk sesi kaunseling. Itu juga intervensi. Berjumpa dengan ibu bapa, itu juga intervensi. Kita mungkin ada satu program dengan ibu bapa di bawah program perundingan kebapaan. Kita ada panggil ibu bapa untuk sampai untuk bercerita tentang, pun juga intervensi. Itu boleh kata intervensi ni kira solusi yang kita boleh buat daripada hasil yang kita dapat selepas kita key in data tu, cikgu. Yes. Cemburu pula saya dengan murid-murid ni. Kalau waktu saya dulu, apa agaknya intervensi yang guru bimbingan dan kaunseling buat untuk saya agak-agak? Saya rasa banyak juga tu. Sebab daripada dulu, kalau tidak Din tak ada kat sini sekarang ni. Jadi mungkin kita lihat budak tu budak-budak realistik ya. Dia lebih kepada perkara-perkara yang bekerja di luar. Tak boleh duduk dalam office ni. Kemudian ada pula budak mungkin dia lebih kepada kemahiran. Jadi kita ni akan berusaha macam aktiviti-aktiviti tu, contohnya ceramah-ceramah yang kita jemput orang datang. Mungkin kita ada hari kerjaya. Ada tak hari kerjaya? Ada, tapi hujung tahun dah habis SPM, ujian akhir tahun akan ada. Okey. Jadi maknanya kalau hari kerjaya
kita akan tunjuk selalunya sekarang ni kita selalu bagi pada murid tingkatan 4 kita dah bagi. Sekolah rendah pun ada pameran-pameran ni supaya mereka tahu hala tuju kerjaya mereka nanti. Jadi itu juga dinamakan intervensi lah, semandainya program-program yang dijalankan. Dan juga saya rasalah, saya cukup yakin lah guru-guru dulu tahu ni apa potensi yang ada pada Din. Betul, cikgu. Waktu di Tingkatan 4 dah bagi tahu dah. Din, awak ni ada potensi sekian. Jadi lepas SPM nanti awak kena pergi sini. Jangan pilih yang ni. Cuma masa tu tidak adalah psikometrik ni. Tapi bila dah ada, tapi guru kaunseling memang daripada dulu lagi. Sebab kita bermula pun daripada kerjaya di sekolah. Jadi mungkin nanti masa Din tu dia dah nampak dah potensi Din. Suka ke dulu masuk acara-acara di sekolah? Acara apa tu Din? Kijang. Lompat tinggi walaupun tak adalah tinggi sangat. Itu kalau sekarang ni kita panggil orang-orang realistik. Tidak suka, maknanya dia suka bekerja dengan benda, suka bekerja di luar. Selalu tak keluar pada kelas dulu. Selalu keluar kelas, tapi ada juga keluar kelas pergi jumpa guru bimbingan dan kaunseling, cikgu. Yang itu okey. Baik, sangat-sangat menarik sebenarnya pentadbiran psikometrik. Jadi saya dapat rasakan yang ada ibu bapa yang menonton program kita ni, cikgu, mengangguk macam tanda setuju. Menarik ni. Jadi jangan ketinggalan untuk menonton episod-episod seterusnya dan program kita pada hari ini, pentadbiran psikometrik belum selesai. Sekejap lagi kita akan sambung terus menonton Didik TV KPM. Selamat menonton program pentadbiran psikometrik di Didik TV KPM bersama dengan saya Din. Terima kasih kepada ibu bapa, guru-guru dan juga murid-murid yang sedang menonton kerana program ini amat-amat penting terutamanya kepada ibu bapa, guru-guru dan juga murid-murid untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentadbiran psikometrik. Saya pun dapat juga ilmu kerana ialah lama-lama nanti anak saya pun akan masuk juga sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi masih kekal bersama dengan Cikgu Nur Azita dan Cikgu nak tahu jugalah bagaimana pula pengurusan yang seterusnya untuk pengurusan dan pentadbiran psikometrik ni. Sebab bila kita dah buat tu mesti macam ada laporan kan yang kita perlu sediakan. Silakan Cikgu. Okey, jadi di bawah laporan pelaksanaan ni dia ada juga penjadualan. Selalunya semasa penjadualan ni Din, jadual tu selalunya akan kita terima daripada KPM lah. Jadi pada awal tahun, kata dulu-dulu sebelum kita pandemik ni, kita dah ada susunan jadual untuk kita buat. Maknanya awal tu KPM dah bagi tahu dah bila nak buat, tarikh, waktu yang harus dihabiskan, bila kita nak key in dan bila yang kita nak berakhir dengan laporan lah. Jadi mungkin hari ni saya nak share sikit lah ataupun saya nak kongsi sedikit dari segi laporan pelaksanaan dia. Setelah tadi kita pasal intervensi, kalau guru-guru telah buat intervensi di sekolah jadi selepas itu intervensi yang kita jalankan itu haruslah ada pelaporan apa yang kita nak buat. Jadi dalam laporan tu nanti kita akan berbincang sikit nanti. Pertama bentuk laporan tu lah. Kita harus selalunya standard lah, maksudnya benda ni selaras di seluruh Malaysia untuk kita jawab dari segi program-program yang kita jalankan. Jadi untuk katalah selepas saja program kita akan keluarkan satu laporan. Jadi dalam laporan tu akan keluarlah, kita kena letak pastilah tarikhnya bila kita buat. Ni kadang kalau takkan cerita je kan, tarikh tak buat tu, tarikh lain tak buat. Tak boleh lah juga. Jadi bagusnya yang ini memang kalau guru bimbingan kaunseling ni akan tulis tarikh kita laksanakan. Kemudian pukul berapa masa, ada kadang-kadang kita ambil masa PDP iaitu masa sekolah, ada tu selepas sekolah. Dan yang bagusnya kadang-kadang hari Sabtu pun kita ada buat program kan. Boleh juga laporkan dibuat. juga. Okey. Kemudian itu tu semua semangat lah tu, semangat untuk menjadikan anak-anak bangsa kita ini berakhir dengan kerjaya-kerjaya yang mereka suka. Kemudian kita kita akan letaklah di situ dalam pelaporan tu tempat tu kat mana. Sama ada kena tulis tu dalam kelas, pelaporan tu. Sama ada di kelas, sama ada dibuat dalam dewan ya. Kadang-kadang ada bilik-bilik kecil yang diberikan lah. Kemudian ada objektif di situ. Mana-mana laporan selalunya kita ada buat objektif. Apa objektif program kita hari itu. Dan seterusnya
kita kadang-kadang kita buat itu ada juga kita kata bila kita nak buat psikometrik ni pelaporan keseluruhan pun kita letak juga macam apa yang kita nak buat contoh, tapi selalunya laporan tu mungkin kita boleh buat dalam sekali sahaja satu laporan, maknanya kita akan buat inventory minat kerjaya, iaitu kita panggil IMK lah, pendek-pendek dia IMK. Kemudian mungkin kita juga ada buat inventory kecerdasan pelbagai, kadang-kadang kita panggil IKP, macam tu di sekolah rendah kita ada aptitude kan, ada ujian-ujian macam tu lah, ada aptitude test tahun 6. Tu tajuk-tajuk dia lah. Kemudian inventory trait personality. Jadi semua ni kita akan letak dia sebagai nama-nama program yang kita jalankan dalam pelaporan tu nanti. Kemudian di dalam pelaporan tu juga kita akan letakkan sasaran. Sasaran tu maknanya kita kena tulislah juga berapa murid yang terlibat, yang ambil tu tingkatan berapa masa kita ambil, itu semua kita letakkan dalam satu bentuk jadual, macam dalam bentuk jadual lah. Jadi memang sangat-sangat spesifik. Ya, very spesifik. Boleh nak suka hati sempurna. Yelah, kadang-kadang budak tu tak datang, kita kata dia ada pula, tak ada lah. Jadi bukan apa, bila kita tahu budak tu tak pernah ambil, kita ada tindakan susulan untuk kita bantu dia selepas itu. Sebab psikometrik ni sebaiknya semua seorang murid itu, harapan kita adalah seorang murid itu sudah menjalani semua perjalanan psikometrik itu. Okey, tak ada yang tertinggal. Tak ada yang tertinggal. Tapi kalau dah tak datang sekolah memang tertinggal. Asyik tak datang tak boleh juga. Macam mana? Tapi walau macam mana pun dalam bilik kaunseling ni kita memang perkhidmatan kita terbuka. Pintu kita sentiasa terbuka untuk anak-anak. Jadi bila mereka tak datang di masa buat tu, mereka boleh datang saja ke sekolah dan ke bilik kaunseling dan mengambilnya di bilik kaunseling pun boleh. Ini yang pentingnya juga, program ini perlu ditonton oleh ibu bapa supaya tahu sebenarnya berkenaan dengan pentaksiran psikometrik ni. Kalau murid-murid, anak-anak tak datang, pintu bilik kaunseling sentiasa terbuka untuk guru, untuk ibu bapa, untuk anak-anak yang kita amat galakkan lah, kerana mereka yang berada di sekolah dekat dengan kita kan. Okey, kemudian dalam tu juga kita ada tulis dalam pelaporan juga kita perlu letakkan kekuatan ataupun impak daripada program kita ada. Ni bawa program, lepas tu tak ada impak pula kan. Tak tahu apa impak dia kan. Jadi dia macam satu kerugian lah. Jadi taliannya kadang-kadang ada program yang menggunakan dana. Jadi sekurang-kurangnya apabila kita buat tu, kita kena pastikan bahawa program-program itu ada impaknya. Jadi dalam impak itulah yang kita tulis di dalam pelaporan itu, supaya nanti apabila kita di akhir tahun kita dapat lihat di mana yang kita patut tambah lagi untuk tahun hadapan. Macam itulah untuk perancangan-perancangan. Dan juga bukan saja setakat dia punya apa orang kata dari segi dia punya penambahbaikan pun kita boleh letak di situ. Maknanya alamak hari ni macam kita katakan ada murid yang tak datang. Jadi bagaimana kita penambahkan? Kita kata mungkin kita buka lagi untuk budak tu datang lagi untuk mengambil psikometrik ini. Bukan saja di waktu dan tempat yang ditetapkan, tetapi kita buka lagi untuk mereka. Macam tu. Kemudian seperti biasalah, yang pentingnya kadang-kadang bila nak buat program ni Din, perkara pertama sekali adalah kadang-kadang kita cerita pasal kos lah kan. Betul cikgu. Part kos ni nak kena kita bincang lah, kadang intervensi, tapi kebanyakannya guru-guru kaunseling ini dia banyak lebih kepada kemahiran-kemahiran yang mereka ada, dan juga kadang-kadang kita ada kita panggil apa ya, hubungan sinergi dengan rakan sinergi. Rakan sinergi. Rakan sinergi ni dia bagusnya kadang-kadang kalau dia bercerita, kita ada satu hubungan dengan college, dengan college akan datang. Jadi ini juga sebenarnya program-program yang orang luar, masyarakat luar yang boleh membantu sekolah, terutamanya anak-anak. Saling bekerjasama lah kan cikgu. Kalau kita berita pasal kerjaya-kerjaya kan, mungkin kita jemput juga alumni sekolah yang dah berjaya, ada kerjaya. Pada cuma satu lah untuk bilik kaunseling, pada kami semuanya berjaya. Maknanya walaupun mereka rasa mereka tak ada kerjaya, belum lagi sampai. Jadi banyak perkara yang boleh mereka lakukan, dan pada pastinya pada kami semua anak-anak di sekolah adalah anak-anak yang berjaya dan berpotensi. Setuju cikgu. Berjaya ni subjektif, terpulang juga kepada diri kita sendiri kan. Ya, betul. Baik cikgu, boleh tak cikgu berikan rumusan berkenaan dengan pengurusan dan pentadbiran psikometrik program kita pada hari ini secara keseluruhan cikgu? Okey, baik Din. Dari segi pengurusan dan pentadbiran ni, mengapa kita rasa dia begitu penting sekali ya, kerana dia melibatkan seluruh murid di dalam sekolah. Jadi kena ada sistem yang betul, cara yang betul, kemudian ada macam satu sistem yang dapat kita ini membuatnya secara apa kata orang panggil,
selaras ya di seluruh Malaysia supaya nanti kita dapat mengumpulkan hasilnya, dan juga di akhir sekali KPM juga, Kementerian Pendidikan juga dapat membuat sesuatu perancangan untuk bila dah tengokkan macam mungkin dekat Kelantan lain, mungkin dekat Selangor lain, Sabah dan Sarawak bentuknya lain. Saya negeri Sarawak, mungkin lain lah. Sarawak ke? Saya Sarawak. Oh ya ke? Saya ingat lagi nama sekolah saya. Silakan. SK Pujuk Corner, SMK Baru Miri. Ulang sekali lagi. SK Pujuk Corner Miri, SMK Baru Miri. Lepas tu tingkatan 6 Sekolah Menengah Lelaki Bukit Bintang. Terima kasih guru-guru bimbingan kaunseling kerana membantu saya. Okey. Jadi bila kita urusnya, jadi kelancaran itu, sebab perkara ini kita bercakap tentang kebangsaan. Kita bukan bercakap tentang satu sekolah saja. Jadi pentingnya pengurusan dan pentadbiran psikometrik ini ditadbir dengan baik dan dia diselaras di seluruh Malaysia. Macam itulah dia. Satu program yang saya rasa mampu untuk mengetahui potensi maksimum seseorang murid-murid, kan cikgu. Terima kasih Cikgu Nur Azita kerana membantu kita pada hari ini, kepada guru-guru, ibu bapa, murid-murid berkenaan dengan pentaksiran psikometrik, dan tajuk kita pada hari ini pengurusan dan pentadbiran psikometrik yang pada pandangan saya secara peribadi sangat-sangat menarik, sangat-sangat membantu untuk menyelahkan potensi anak-anak kita. Maklum dah jadi bapa kan. Apapun, terima kasih lagi sekali Cikgu Razita. Saya rasa banyak sangat ilmu yang saya dapat pada hari ini. Terima kasih juga kepada penonton yang berada di rumah, dan teruskan untuk menonton program ini untuk episod-episod seterusnya. Assalamualaikum, terima kasih, dan teruskan menonton Didik TV KPM.